Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana terus mengikuti channel YouTube saya ini. Jadi saya adalah Dr. Rafidah binti Abdullah, seorang pakar penyembuhan perubatan dan buah pinggang, dan saya harap anda dapat menyokong channel YouTube saya ini dengan tekan button dekat sini, tekan button subscribe dan like ya. Jadi supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video yang akan datang. Saya banyak share pasal penyakit buah pinggang, juga sedikit sebanyak tentang COVID, vaksin ya, dan juga sekali-sekala tentang gaya hidup sihat ya. Jadi saya nak kupas sedikit pasal mitos buah pinggang dan seterusnya. Saya nak cerita sikit lah pasal produk-produk sampah produk sampah. Jadi umum dah tahu saya ni asyik sebut produk sampah sahaja, dan banyak saya bagi kenyataan yang agak-agak tegas lah yang di Facebook, di social media saya yang lain ya, Twitter dan sebagainya. Jadi kenapa? Bukannya saya suka-suka, bukannya ini adalah saya seorang sahaja. Rakan-rakan saya pun melalui pengalaman macam ini. Pesakit-pesakit ramai betul yang datang ke menerima rawatan kecemasan ya, buah pinggang ya, setelah mengambil produk-produk saya panggil lah, kalau produk memudaratkan biasanya produk sampah lah Saya nak terangkan sekali lagi yang produk-produk sampah produk sampah, apa definisi produk sampah. Ramai sangat tanya saya, apa dia tu produk sampah. Jadi kalau saya boleh definisikannya dengan buah pinggang saja. Nombor satu, masalahnya apa-apa produk pun tidak boleh menyebut buah pinggang sebab ia sudah salah dari segi Akta Iklan dan Ubat 1956. Jadi bagi saya apa-apa produk kira lah apa jenis pun yang telah menyebut buah pinggang dan ia dah salah dari segi Akta, dengan automatiknya ia menjadi sampah ya. Yang kedua, ramai jurujual kat luar sana yang menipu pesakit menipu pesakit saya. Dan bukan saya seorang saja. Saya video ini saya nak kongsikan apa Profesor Halim Ghafur mengulas ulasan beliau dengan terperinci apa dia sebenarnya suplemen, apakah kemudaratan suplemen, adakah ia baik dan sebagainya, dan macam mana kita nak buat. Jadi dalam perjuangan ini nampak saya seorang saja yang lantang di media sosial, tapi kalau anda tengok rakan-rakan saya pun sama saja sebenarnya. Jadi saya ni orang kata membawa apa yang rakan-rakan saya juga alami ya, bukan saya seorang saja ya, bukan saya tak ada agenda anti apa-apa. Jadi dari segi Akta saya dah sebut, dari segi produk sampah saya nak ceritalah untuk jurujual luar sana. Tergamak juga anda nak tipu pesakit-pesakit kronik buah pinggang. Pesakit-pesakit kronik ni dah memang kronik dan kalau mereka ramai yang sebab percaya anda mereka tinggalkan ubat. Bila tinggalkan ubat, tinggalkan rawatan, itu adalah kemudaratan kesihatan, dah boleh membawa maut. Jadi yang ini saya tak pasti macam mana jual tidur malam mengingatkan kemungkinan anda buat macam ni. Bukan anda tak tahu, saya dah bagi tahu pesakit pun sebenarnya tahu. Kalau anda nak fikir ada sesuatu produk katalah produk A kiralah apa ke jus ke apa ke, tak kisahlah produk tu dia punya kotak lah dan sebagainya, dia tak sebut tau penyakit kronik. Tapi yang salah sebenarnya dia suruh jual yang jual downline ni beritahu pakcik-makcik sakit-sakit yang dah ada penyakit untuk percaya dia orang. Tapi kalau kita saman yang atas tu, yang bos kat atas tu, yang founder tu, dia tak kena Yang kena adalah jurujual Anda adalah dapat memudaratkan kesihatan orang-orang yang dah teruk ataupun dah berpenyakit. Dan kedua, anda kemungkinan kena sama, yang kena sama anda bukan mereka mereka mungkin suruh anda promosi macam ni untuk lariskan produk, untuk dapatkan duit untuk dia orang, tapi yang tulis penyakit kronik tu anda, bukan dia orang. Jadi kalau kita nak tangkap, kita nak saman, anda yang kena saman, bukan dia orang. Jadi cepat-cepatlah sedar Lepas tu lagi banyak betul yang tunggang agama. Saya pun tak faham kenapa begitu sekali. Bila sebut ayat-ayat tersebut, orang pun terpedaya lah. Jadi ialah saya
dah banyak kali lah, bukan saya seorang saja yang cakap, dah banyak kali cakap ini tak betul, jangan ikut. Tapi ialah mungkin suara mereka lebih kuat dari suara saya. Ialah betul lah kot ya, saya nak buat macam mana jadi itulah, semua pun terpedaya, dan tambah pula radio ke TV ke, semua nak fikir duit je, taruh iklan-iklan tu, walaupun dia tidak sebut buah pinggang atau penyakit kronik ataupun 20 penyakit yang tidak boleh diiklankan, tapi jurujual yang bawah tu dah sebut. Jadi saya amat berharap kepada TV, radio tak payahlah nak fikirkan duit saja, dan masa yang sama menganiayakan pesakit-pesakit saya yang teruk lah, yang stabil pun datang tengah malam sakit tenat dan sebagainya. Jadi sedih. Jadi episod kali ini saya nak kongsikan temu ramah Dr. Hirman Ismail dengan Profesor Abdul Halim Ghafur, dan beliau adalah Presiden Persatuan Nefrologi Malaysia ya. Jadi beliau akan mengulas atau mengupas tentang isu-isu suplemen ni. Jadi sila saksikan. Silakan Hirman dan Halim. Banyak di dalam Facebook tadi bertanyakan tentang suplemen. Ada yang beranggapan bahawa ada ubat-ubat ataupun suplemen di luar sana yang boleh digunakanlah untuk reverse balik daripada buah pinggang ni dah rosak teruk, boleh reverse balik jadi okey, jadi lebih baik. Jadi mungkin kita ada pakar kita Prof Halim, mungkin beliau ada kajian, banyak interaksi dengan pakar-pakar di luar negara, mungkin ada jawapan sikit Dr. Halim. Macam mana? Okay, thank you very much Dr. Hirman. I think it's a very important question. Saya akan jawab dengan dua bahagian. Okay. Bahagian pertama adalah jawapan pendek. Jawapan pendeknya adalah tak sebenarnya. Masalah dia tidak. Tapi jawapan panjang adalah cuba nak jawab kenapa jawapannya tidak. Because it's bukan terlalu mudah untuk kita kata tidak. Nombor satu, kenapa pesakit-pesakit ambil suplemen? Apa pasal kita kena faham kenapa dia ambil suplemen? Ini sebab kebanyakan pesakit semasa jumpa doktor, kebanyakannya tidak ada apa yang doktor nak boleh beri, sebab ada ubat, sebenarnya ubat darah tinggi yang untuk protect buah pinggang. Betul, doktor akan suruh kurangkan makan protein, doktor suruh kurangkan kawal kencing manis, kawal darah tinggi. Pesakit dia nak buat sesuatu kepada dia, keluarga pesakit nak buat sesuatu pada dia. Ini adalah psikologi di belakang kenapa seorang itu makan suplemen. Dan perkara ni bukan hanya berlaku hanya bagi pesakit buah pinggang, dia berlaku pada penyakit-penyakit lain pun, penyakit jantung pun itu. So kita satu isu dia adalah kita tak dapat salahkan 100% kenapa pesakit cari suplemen, sebab keluarga dia nak buat sesuatu untuk dia, dia nak buat sesuatu untuk dia. So nombor dua adalah isu masa dia baca informasi yang dapat kadang-kadang daripada internet, daripada Facebook, yang kata ini berkesan, ada orang bagi testimoni kata ini berkesan, dan ini yang menyebabkan ramai ambil suplemen buah pinggang ni sebab testimoni yang kata ini berkesan, dan mereka akan percaya dan cuba ambil. Dan saya tak cuba kata tidak. Sebenarnya ada juga studi-studi yang berlaku di negara seperti Sudan, negara di Saudi Arabia, penggunaan macam Arabic gum, di mana untuk pesakit-pesakit pediatrik, kanak-kanak, kadang-kadang melambatkan proses dialisis di kanak-kanak. Studi di Taiwan di mana ada juga yang mengatakan dia melambatkan orang tu go for a dialysis. Dan banyak juga studi, dan masa kita tengok studi kita faham juga kenapa studi ini semua dilaporkan, kerana studi ini adalah studi yang berjaya. Banyak juga studi yang telah tunjuk yang dia tak berjaya tidak dilaporkan. Itu kita faham masa kita baca internet dan kita tengok ujian-ujian dijalankan. Kebanyakan ujian yang dilaporkan adalah ujian yang berjaya. Ujian yang tak berjaya tidak akan dilaporkan. Saya sendiri ada buat ujian melihat pesakit yang makan suplemen,
dan juga pesakit yang tidak makan suplemen, adakah dia akan membaikkan buah pinggang ataukah merosakkan buah pinggang. Dalam ujian yang kita buat, kita dapati dia tidak merosakkan dan dia tidak membaikkan. So it's neutral, dia tak merosakkan, tidak membaikkan. Itu isu yang nombor 2, di mana kan information yang dapat dalam internet yang banyak. Yang ketiga adalah penting kita tahu ada apa information yang kita dapat tu adalah kita kena ambil dan kita kena kaji, dan ubat-ubatan yang dalam study tu mungkin tak sama dengan ubat-ubatan yang ada di luar sana. Jadi bagi saya, kalau kita nak cuba sesuatu, saya faham pesakit ingin mencuba sesuatu, keluarga ingin mencuba sesuatu, jangan cuba dulu, datang berjumpa doktor, because ada ubat-ubat tu tidak akan merosakkan buah pinggang, tidak akan membaikkan buah pinggang, tapi pesakit ingin ambil. So datang sebelum makan ubat tu, datang jumpa pada doktor dan kita akan tengok adakah ubat tu boleh merosakkan buah pinggang atau merosakkan kencing manis lagi, merosakkan jantung. Dan kalau ubat tu tidak ada apa kesan-kesan sampingan teruk, saya rasa it's okay kalau pesakit tu nak makan ubat tu sebab dia tidak ada kesan-kesan. So balik kepada jawapan pendek adalah jangan makan suplemen. Kalau siapa introduce suplemen, keluarga introduce suplemen, kita faham kenapa dia introduce, sebab dia nak tolong, fair, dia nak tolong. Tapi sebelum kita makan suplemen, sebelum kita beli suplemen, bawa suplemen tu kepada doktor dan doktor lihat sendiri adakah suplemen tu sesuai dimakan atau tidak. Jadi daripada pengalaman Prof Halim, ramai ke pesakit yang yang ke depan nak minta guna suplemen dan sebagainya ni? Yes. Cara kita untuk supaya pesakit beritahu kita tak marah. Sebenarnya kalau pesakit mention something dan kita kata you tak boleh, pesakit tak akan mention pada kita. So the cara untuk kita supaya pesakit beritahu dia makan suplemen apa, kita neutral about that. Dan dia dengan sendirinya akan kata, doktor boleh tak saya tanya, saya makan pil ini adakah okey ke tak. So saya rasa cara begitu. Okey, terima kasih Prof Halim. Jadi yang sebagaimana Prof Halim cakap tadi, ada suplemen yang mungkin manfaat tidak jelas, sama ada dia membaikkan ataupun memudaratkan, tapi yang kita risau dia memudaratkan. Jadi sebelum menggunakan sebarang suplemen, mengambil ubat-ubat yang selain daripada ubat yang doktor beri kepada kita, baik kita tanya dululah doktor yang merawat kita tu. Kita takut kalau bahan ataupun suplemen pil yang kita ambil itu mungkin lebih memudaratkan, dan itu dapat mempercepatkan lagi proses kita untuk mendapat peringkat buah pinggang yang lebih teruk. Okey, terima kasih. Jadi anda dah dengar, saya rasa apa yang Prof Halim sebut di dalam video ni sangat jelas. Ya, jadi kita kena ikut. Ya, kalau anda nak ambil apa-apa, sebelum anda ambil apa-apa, tanya dulu doktor yang merawat. Ya, tanya dulu doktor yang merawat, betulkah yang ini selamat dan betulkah yang ini boleh diambil di dalam keadaan buah pinggang atau apa-apa penyakit kronik yang anda ada. Jadi tanya kami dulu. Kami tak akan marah, insya-Allah, ya. Dan kami akan bagi pendapat profesional, dan dengan saya harap pendapat profesional kami anda terimalah, ya, sebab kita pun dah tahu dan kita pun dah tengok ramai pesakit yang menderita pun ada, yang sesak kemudian hari pun ada. Kesian tahu makcik-pakcik dan sebagainya. Saya pun dah tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin yang jual kat luar sana tak nampak mereka ni. Kalau anda nampak, saya tak tahulah apa anda macam manalah anda tidur malam tu, saya tak tahu, Allahuakbar. Jadi saya harap anda faham apa yang kami nak bawa hari ini. Saya dan rakan-rakan saya telah melaporkan satu kajian ni di jurnal antarabangsa yang menunjuk lebih daripada 70% dah ambil produk-produk. Jadi sedihlah, ya, kami di sini nak menolong anda. Ya, jangan percaya cakap jual tu, ya, sebab bila anda tenat nanti bukan anda tuju kat mereka, anda tuju kat kami. Tapi kesian tengok anda. Ya, daripada benda tu stabil, anda terus terpaksa buah pinggang rosak, dialisis untuk seumur hidup. Dialisis ni bukan perkara yang senang, risiko sangat tinggi, maut dan sebagainya. Dan juga satu hal, dan harganya pun mahal, kita banyakkannya kena tanggung sendiri. Jadi itulah dia. So saya rasa saya nak sudahi dulu di sini. Saya nak ucapkan terima kasih kerana
mendengar, melihat dan menonton ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya ini, tekan subscribe button ini supaya anda tidak ketinggalan video-video yang akan datang. InsyaAllah saya akan bawakan lagi isu-isu ini dan terima kasih sekali lagi kerana menonton. Assalamualaikum.